Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belakang dengar jelas ke? Belakang dengar jelas. Yang belakang tepi itu dengar jelas. Dengar jelas. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa mudmar asy-sya'n ismanin wa in waqa' muhimu mastabana annahum tana'. Okey. Cuba baca ni. Bait syair ni. Bait ni 1 2 3. Akhwat baca. Ya ikhwah. Ayo. Okey, wa mudmar asy-sya'ni waw tu okey masuk pada inwi ay wanwi dan hendak meniatlah oleh engkau okey mudmar asy-sya'ni asal dia asy-sya'ni iaitu hendaklah niat oleh kamu akan dhamir dhamir sya'ni isman hal akan dhamir sya'ni itu jadi isim. Isman tu hal bagi dhamir sya'ni ay hal kaunihi isman. Isim tu isman likana. Isman likana. Jadi mudmara tu maf'ulun bih muqaddam, maf'ul bagi inwi. Okey. Dan hendak meniat oleh engkau akan dhamirus sya'ni itu hal akan dhamirus sya'ni itu sebagai isim, iaitu isim bagi kana. Bila mana? In waqa'a jika jatuh muhimuma jika jatuh oleh sesuatu yang memberi waham akan barang muhimuma jatuh berlaku sesuatu yang memberi waham akan barang ma kat situ okey tarkibul kalam masduk dia tu kena kepada tarkibul kalam. Jika berlaku sesuatu yang memberi waham akan tarkib kalam ma tu isim mausul ma istabana yang zahir ia istabana annahu yang zahir oleh bahawa sesungguhnya ia ma tu imtana'a tertegah ia memberi waham akan ma tu susunan kalam tarkibul kalam tu ma tu bila ma mausulah so ada silah dia tu barang yang istabana annahu istabana yang mana zahara yang zahir oleh bahawa sesungguhnya ia ma tu tarkib kalam tu imtana tertegah iaitu mana okey iaitu ma'mul bagi khabar kana mengiringi kana okey ma'mul kana mengiringi kana tu tak boleh. Tulis ni ulang kaji yang untuk yang minggu lepas iaitu misal dia apa misal dia kita kata kana tulis ini supaya jelas kana ta'amaka akilan zaidun okey yang tu satu. Yang kedua kana ta'amaka zaidun akilan. Ni dua keadaan yang imtana tertegah maknanya tak boleh. Mana ma'mul bagi khabar kana mana akilan asalnya kana zaidun akilan ta'amaka adalah Zaid itu yang makan ia akan makanan kamu. Ta'amaka tu ma'mul bagi akilan. So keadaan yang tak boleh iaitu ma'mul bagi khabar kana tu
mengiringi kana, mana jatuh selepas kana. Okey, sedangkan ma'mul bagi khabar kana itu bukan zaraf dan bukan haraf jar. Okey, minggu lepas. So, bila jatuh macam ni, okey, bila jatuh macam ni iaitu sesuatu yang memberi waham akan tarkib kalam yang mana dia itu tidak dibolehkan, bermakna kamu kena niat dhamirus sya'ni. Kamu kena niat dhamirus sya'ni sebagai isim dia tu. Okey, sebagai isim dia tu. Contoh, jikalau apa? Jikalau berlaku contoh kita jumpa kalam kana ta'amaka Zaidun akilan. Takdir apa? Kana, dalam kana tu, so Zaidun akilan ta'amaka tu, okey, ada dhamirus sya'ni. Ada dhamirus sya'ni dalam kana tu. Bermaksud apa? Zaidun tu bukan isim kana. Bukan isim kana, tapi isim kana tu dhamirus sya'ni. Dhamirus sya'ni. Okey? Faham tak? Okey, lagi sekali. Okey. Bila jatuh kalam yang zahir dia tu tarkib kalam tu tak sahih, mana tertegah, tak boleh. Bila macam tu kena niatkan isim kana tu iaitu dhamirus sya'ni. So jumlah selepas dia tu itu jumlah mufassirah yang mentafsirkan dhamirus sya'ni tersebut. Seperti kita kata kana ta'amaka Zaidun akilan, kana adalah ia al-hala wa sya'na. Okey, kena takdir macam tu. Faham? Asalnya tarkib tu tak boleh lah. Kana ta'amaka Zaidun akilan, tarkib kalam tu tak boleh, imtana'. Bila zahir macam tu, so kita kena niatkan dhamirus sya'ni di dalam kana tu. Bermaksud Zaidun tu bukan isim kana, tapi isim kana tu ialah dhamirus sya'ni, dan jumlah selepas dia tu ialah jumlah mufassirah yang mentafsirkan dhamirus sya'ni. Okey, sebagaimana yang kita belajar, dhamirus sya'ni tu menyalahi dhamir yang biasa, iaitu dia apa? Dhamir yang biasanya dia punya mufassir tu belakang. Yang ni tak, dia kat depan, lagi pula dengan jumlah. Okey. Wa qad tuzadu, okey, dan terkadang qad masuk pada fi'il mudhari'. Okey, zada yazidu, okey, zaidan wa ziyadatan. Zada ni fi'il lazim ke fi'il mutaaddi? Zada yazidu ziyadatan wa zaidan. Dia boleh dua-dua. Okey, zada ni ada kalanya fi'il mutaaddi, ada kalanya fi'il lazim. Okey. Tetapi bila kat sini waqad tuzadu, dia kalau tak ada baris, so bukanlah bina maklum. So bina majhul, tuzadu. Okey. Waqad tuzadu, ingat. So tuzadu tu kalimah apa? Orang tanya nanti kalimah isim apa? Kalimah apa? Sama ada isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Sebab apa fi'il? Mana alamat kata dia tu fi'il? Aywa, ada huruf ta, huruf anaitu tu. Anaitu, na'ti, ataina tu. Jadi itu isyarat kepada fi'il tu fi'il mudhari'. Qad bila masuk kepada fi'il mudhari' memberi makna apa? Litaqlil, terkadang. Okey? Terkadang. Wa qad tuzadu, dan terkadang ditambah. Ditambahkan apa? Tengok tuzadu ihtimal. Ihtimal dua. Tuzadu ni bila kita tahu, tuzadu fi'il bina majhul. Kita tahu fi'il bina majhul isnad kepada naib fa'il. So naib fa'il ni ihtimal, dia tu isim zahir ataupun dhamir mustatir dalam tuzadu. Okey, first kali iaitu asal pada fa'il, asal pada naib fa'il ialah isim zahir. So jangan terjemah waqad tuzadu dan terkadang ditambah akan dia akan apa? Bukan. Jangan takdirkan dhamir mustatir dulu. Cari isim zahir dulu sebagai naib fa'il dia. Waqad tuzadu kana. Okey, kana boleh tak jadi naib fa'il dia? Boleh. Dan terkadang ditambah akan kana. Sebab apa tak kata waqad yuzadu kana? Sebab apa? Tuzadu tu iaitu muannas dengan ta. Sebab kalau kata yuzadu boleh tak? Okey. Jadi sebab apa? Tuzadu iktibar kana tu kalimah
Kalau yuzadu i'tibar kana tu lafzun. Lafzun tu muzakkar. Kalimatun itu muannas. Takdir dia waqad tuzadu kalimatu kana. Kalau yuzadu waqad yuzadu lafzu kana. Macam tu. Fi hashwin, pada pertengahan. Hashwin. Okey, hashwin. Okey, hashwin. Pada pertengahan. Kadang-kadang kana tu ditambah pada pertengahan kalam. Okey, sebab apa hashwin? Sebab apa bukan di awal? Sebab apa bukan di akhir? Okey? Sebab apa? Tulis ni. Kharajal awwalu. Kharajal awwalu li'annahu mahallu li'tina. Mahal al-i'tina. Kharajal awwalu li'annahu mahallu li'tina wal akhiru li'annahu mahattul fa'idah. Mahattul fa'idah, mahatta. Terkadang kana tu ditambah di pertengahan. Sebab apa tidak ditambah di permulaan dan tidak ditambah di akhir? Sebab mana kharajal awal, keluar yang pertama, mana tidak ada kana zaidah tu pada permulaan kalam. Sebab apa? Li'annahu, bahusungnya ia al-awwal tu, awal kalam itu mahallul i'tina, tempat kita i'tina, ambil perhatian. Okey, buat kita ambil perhatian. Okey. Contoh sebab apa? Contoh dia katakan bismillahi. Okey. Bismillahi ta'alluq mana? Ta'alluq kepada satu mahzuf. Takdir dia misalnya apa? Aqra'u bismillah. Okey, boleh juga bismillahi aqra'u. Okey. Jadi di antara takdir muta'allaq tu, mutaqaddim dengan mutaakhir, mana lebih aula? Bismillah, ba haraf jar tu dengan dia punya majrur ta'alluq kepada suatu mahzuf. Ambil satu fi'il, contoh aqra' bismillah, ai aqra' bismillah. Bismillah nak makan, ai akal tu bismillah. Okey. Akulu bismillah. Jadi kalau kita kata mana lebih aula? Aqra'u bismillah ataupun bismillahi aqra'u? Bismillahi aqra'u. Sebab apa? Kerana yang pertama di antara qiraah dengan nama Allah itu mana kita i'tina. Okey, nama Allah tu di antara wajah sebab apa muta'allaq mutaakhir itu lebih aula, sebab supaya i'tina kepada nama Allah. Okey, itu tempat yang pertama. Mana? Sebab apa? Kerana tu tidak ada yang ditambah pada permulaan kalam, sebab permulaan tu itu tempat i'tina. Kalau kerana tu ditambah kat situ, macam mana kita nak i'tina pada dia? Okey, benda satu yang lebihan. Okey. Dan wal akhir, dan keluar oleh yang akhir. Sebab apa tidak ditambah yang akhir? Li'annahu mahattul fa'idah. Kerana akhir tu tempat fa'idah, mahattu. Tambah jelah mahal. Tu tafanun fil ibarah sahaja. Mempelbagaikan dari segi ibarat sahaja. Okey, sebab tu apa biasanya mubtada khabar dekat belakang akhir. Khabar tu apa makna khabar? Apa makna khabar? Apa makna khabar? Wal khabarul juz'ul mutimmul faidah. Okey, juzuk yang menyempurnakan akan faedah. Zaidun. Apa orang tunggu-tunggu cepatlah, Zaidun apa? Nampak tak? Dah khabar mahdzuf, apa khabar bagi mubtada mahdzuf? Wa Zaidun. Macam tu ke? Nampak tak? Okey. Zaidun apa dia? Okey. Zaidun, kita kata alimun. Okey. So ditambah di pertengahan. Kama seperti kama ma tu ma ta'ajjubiyah. Ma kana asahha ilma man taqaddama. Ma asalnya ma asahha. Ma asahha, kana tu berada di antara ma ta'ajjubiyah dengan fi'il dia. So dia kana tu zaidah. So tak boleh ditambah, tak boleh diterjemahlah. Okey. Maknanya apa? Kalau tani itu bagi amboi. As-sahha. Sahihnya, betulnya ilmu man taqaddama, ilmu bagi mereka yang telah terdahulu. Ilma man taqaddama. Eloknya, benarnya ilmu orang terdahulu. Taqaddimin. Itu ta'ajjub. Okey. Jadi sebahagian syurah menerangkan siapa yang diqasadkan oleh An-Nazim ni. Siapa yang dia puji sebenarnya dia ta'ajjub. Mana apa? Sahihnya, betulnya ilmu orang terdahulu.
siapa yang man yang dimasukkan kat situ. Sebagian syurah kata kat sini tempat dia memuji Imam Nawawi. Okey, dia memuji Imam Nawawi. Sebab Ibnu Malik, Ibnu Malik ni dia anak murid dia siapa? Anak murid dia Ibnu Aqil dengan Ibnu Hisham. Dua tu orang murid dia. Dan Ibnu Malik tu pula anak murid bagi siapa? Anak murid bagi ni pentingnya ilmu tabaqat. Okey, anak murid bagi Abu Hayyan. Okey. Dan Imam Nawawi baca di dalam syurah pada bait yang ni. Bukan dalam Hasyah Sabban, Makudi semua tu ada diterangkan. Qila man kat situ itu Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti. Okey. Ibnu Mu'ti disebutkan di dalam bait syair tu mana? Mana bait dah? Fa'iqatan Alfiyat ibn Mu'ti. Okey. Ada di tobok je kalau nak tengok Alfiyah ibn Mu'ti tu macam mana ada je dekat Mujallah Arabi tu. Okey, Alfiyah juga. Okey, jadi kat sini syahid dia mana kana tu kadang-kadang ditambah pada pertengahan kalam. Di antara mata'ajubiyah dengan fi'il dia. Okey. So kat sini menunjuk bahawasanya kana kat sini kana jenis yang ketiga. Sebelum ni kita dah belajar kana tammah. Lepas tu kana naqisah. Yang ni kana zaidah. Kana zaidah. Fi hashwin tu kita boleh terjemah wa qad tuzadu kana fi hashwin pada pertengahan. Okey. Iaitu mana? Wa qad tuzadu kana bainal mutalazimaini. Wa qad tuzadu kana baina al mutalazimaini. Ditambah di antara dua benda yang berlaziman. Okey, seperti mana? Contoh di antara mubtada dan khabar. Zaidun qaimun, tambah tengah-tengah tu Zaidun kana qaimun. So kana tu zaidah, hash. Okey, pada pertengahan kalam. Yang pertama tadi tu kan di antara mata'ajubiyah dengan punya fa'il dia tu. Yang kedua di antara mubtada dan khabar. Yang ketiga di antara fa'il dan marfu' dia. Ingat, sebab apa tak kata di antara fa'il dan fa'il? Terbenar bila kata marfu' tu terbenar fa'il dan naib fa'il. Okey. Seperti apa? Lam yujad. Tulis lam yujad kana misluka. Lam yujad kana misluka. Tidak ada misluka, seumpama kamu. Misluka, mislu tu fa'il bagi yujad. Kana tu zaidah saja. Dan di antara silah dan mausul, di antara sifat dan mausuf. Okey? Di antara silah dan mausul dan di antara sifat dan mausuf. Okey? Yang tu. So dua benda tu tempat benda yang berlaziman. Maknanya bila ada mausuf ada sifat, ada silah, ada mausul. Okey? Ada mausul, ada silah. Okey? Jadi kana tu terkadang ditambahkan pada pertengahan benda ni. Okey? Nah. Kana zaidah tidak beramal lah. Tidak beramal. Okey? Okey. Wa yahdhifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau katsiran zashtahar. Okay, ini semua hafal. Cuba baca 1 2 3. Ayo. Wa yahdhifunaha, dan buang mereka itu. Ingat bila dhamir jamak macam ni dia boleh kembali kepada dua. Yang pertama al-arab ataupun an-nahwiyun. Okey. Wa yahdhifunaha, dan buang mereka itu an-nahwiyun ataupun al-arab. Akannya akan kana. Buang akan kana. Wa yubqunal khabar, dan buang dan mengekal mereka itu ibqa. Ibqa mana mengekalkan. Okey? Bukan kekal.
Itu baqa. Okey. Ni yubqu ambil daripada abqa yubqi ibqaan. Okey, mengekalkan mereka itu al-arab ataupun an-nahwiyun al-khabar, akan khabar. Maknanya biasanya kana isim kana khabar kana. Ni kana dan isimnya dibuang. Okey. Lepas tu wa ba'da in walau katsiran zashtahar. Waw tu madkhul dia za. Wa za maknanya ba'da tu kan zaraf. Takluk mana? Okey, takluk kepada mana? Takluk kepada ba'da. Okey, ba'da tu dia takluk mana? Ishtahar belakang tu. Okey, takluk pada ishtahara. Takdir kalam dia wa za dan bermula ini, za isim isyarah. Bi za li mufradin mudzakkarin asyir. Za dan ini mana ni tu mana? Aywa, za tu kembali kepada musyarun ilaih dia, iaitu hadfu kana wa ibqa'ul khabar. Hadfu kana wa ibqa'ul khabar. Kena pandai ni. Kena pandai rujuk musyarun ilaih dan rujuk dhamir tu. Musyarun ilaih dan marji' ilaih dia mesti kena isim. So dalam bentuk yahzifunaha wa yuqunal khabar itu dalam bentuk fi'il. Bagaimana nak tukar? Bila tukar, ceklah masdar. Hadfuha. Kalau nak panjang lagi, wa za wa hadfuhum kana wa ibqa'uhum al-khabara. Macam tu. Nak pendek terus, wa za wa hadfuha wa hadfu kana wa ibqa'ul khabar. Okey, itu ishtahara. Masyhur ia za. Masyhur kasih ba'da in, selepas daripada in, walau dan selepas daripada lau. Kasiran itu hal bagi dhamir mustatir dalam ishtahara. Hal keadaan dia za tu kasiran, yang banyak. Okey, yang banyak. Okey, misal dia apa? Misal yang mudah. Qulil haqqa walau murra. Qulil haqqa walau murra. Katakanlah oleh engkau akan kebenaran walau murra, sekalipun pahit. Takdir dia apa? Walau kanal haqqu murra. Murra tu khabar bagi kana. Kana dibuang serta isim dia. Dikekalkan khabar. Okey? Okey. Tu selepas daripada in dan lau. Okey. Lau misal dia tulis itini. Macam mana nak jadi itini? Ana sebut itini, tulisan dia itini. Okey. Jadilah ni tulis ikut yang tulisan itini bidabbatin walau himaran. Okey. Itini bidabbatin. Ingat, ata tu datang. Bila muta'addi dengan ba, datangkan. Datangkan kepada aku dengan seekor binatang. Okey, mana? Itini. Kalau tu salah sebut macam tu salah. Sebut itini. Datangkanlah kepada aku seekor binatang walau himaran. Walau himaran. Ai takdir dia apa? Okey, walau kanatid dabbatu himaran. Okey. Boleh juga walau kanal ma'tiyu bihi himaran. Okey. Faham? Okey. Wa ba'da an ta'widu ma an hartukib kamithli amma anta barran faqtarib. Baca. Wa ba'da an
Aywa. Okey. Waw tu waw istinaf. Madkhulnya mana? Madkhulnya ta'widu. Okey. Wa ta'widu ma anha, dan okey, ganti oleh ma. Ganti boleh. Ini ta'wid. Ta'widnya menggantikan, okey. Mengganti akan ma. Ta'wid tu mubtada. Ta'widu tu mubtada. Ma tu itu dia punya mudhafun ilaih. Ta'wid masdar. Idafat ta'wid kepada ma apa? Idafat masdar kepada maf'ul. Menggantikan akan ma anha daripada kana. Mana kana digantikan dengan ma. Menggantikan akan kana daripada, menggantikan akan ma tu daripada kana, itu urtukib, dibuat akan dia, akan ta'wid itu ba'daan. Ba'daan, selepas daripada an masdariyah. Selepas daripada an masdariyah. Kamisli, seperti okey, amma anta barran faqtarib. Amma an asal dia an kana. Ma tu ganti kana. Asal dia an kana. Okey. Tapi sebab anta tu, jadi asal dia apa? An kunta. An kunta. Asal dia an kunta barran faqtarib. Okey. Asal dia apa? An, haraf masdar, an masdariyah. Lepas tu ada kana tengah-tengah tu. Lepas tu ada dia punya isim itu, anta tu. Iaitu asal dia an kunta barran faqtarib. Okey. Jadi ma tu ganti daripada kana. Anta tu, anta ialah isim bagi kana yang telah digantikan dengan ma. Barran i'rab jadi apa? I'rab jadi khabar bagi kana. Khabar bagi kana. Okey. Jadi barran faqtari, mana bahawa adalah kamu itu barran. Barran, ingat bila kata bar itu kena kepada dua. Itlaq al-bar tu kena kepada dua, iaitu kena kepada masdar, iaitu melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Masdar tu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Okey. Faham? Amrun i'tibari ni dia bukan wujudi. Okey. Dia hanya ada pada kira-kira saja. Okey. Satu lagi, barran diitlaq untuk apa? Yang melakukan kebaikan. So dia isim wasaf. Al-bar. Sebab tu nama Allah Al-Barrur Rauf. Okey, Al-Bar, yang melakukan kebaikan. Okey. So tengoklah tempat, tengok kepada siaklah ketika kita menterjemah atau menentukan makna, sama ada bar kat situ tu melakukan kebaikan ataupun seseorang atau yang melakukan, ataupun yang melakukan kebaikan. Okey. Berbeza dengan bir. Bir. Sebab tu di antara tobok yang baru ni, bila tengok jam'iyah daril bar ke daril bir, yang apa, yang tobok tahzibut tahzib yang besar tu, 16 jilid tu, yang tobok Dubai tu, tu jam'iyah. Perhatikan, jam'iyah daril bar ke daril bir. Kena tengok balik. Okey, agak-agak apa? Mana yang kuliah hadis? Angkat tangan kuliah hadis. Okey. Ingat, al-asma'u wal kuna wal alqab, okey, la tu'rafu bil qiyas. Al-asma'u wal kuna wal alqab, nama-nama dan gelaran-gelaran, kunyah-kunyah, wal alqab, okey, kunyah-kunyah tu abu atau ummu apa semua tu, la tu'rafu bil qiyas, tidak diketahui dengan qiyas. Okey. Contoh apa? Contoh kita kata
Okey, nama orang ni dia tulis ya, qaf, waw, mim. Aku nama dia Yaqumu. Aku nama dia Yaqumu misalnya. Tak boleh. Kena tengok balik nama dia apa. Tentang nama Yaqwum ke Yaqwam ke. Okey, ikut nama. Okey, amma anta barran faqtarib, maka hendak buatlah qurbah. Faqtarib maksudnya apa? Faqtarib maksud apa? Faf'alil qurbah. Buatlah kebaikan, buat ibadat. Amma anta barran faqtarib. Tak boleh letak dua. Tak boleh letak, contoh kita kata amma kunta barran, tak boleh. Okey? Sebab apa kaedah umum? La yajuzul jam'u bainal 'iwad wal mu'awwad. Tak boleh kita dah ma tu ganti daripada kana, lepas tu kita letak pula kana tu. Kita kata amma kunta barran faqtarib, tak boleh. Sebab kaedah umum dia la yajuzul jam'u bainal 'iwadi wal mu'awwad. Okey. Tapi nanti adalah pembahasan iaitu boleh kana tu digantikan dengan apa? Dengan ma jikalau isim bagi kana tu dhamir mukhatab. In kunta. So, kita kata amma anta ataupun amma ana, yang tu tidak la yusma, tidak didengari daripada kalam Arab, tidak warid. Tidak warid. Okey. Tetapi atas jalan qiyas, okey, secara zahir, walau sekalipun dengar yang tu je, adakah bermakna yang lain? Adakah bermakna isim kana tu kalau dia dhamir mutakallim ataupun dhamir ghaib tu tak boleh? Yang didengar hanya dhamir mukhatab sahaja. Okey, dan berlaku khilaf lah. Maksudnya apa? Dari segi zahirnya beda, ada yang dhamir mukhatab, so bolehlah juga dhamir mutakallim dengan dhamir ghaib. Dan dengan dhamir ghaib, iaitu isim kana tu sama ada dhamir ghaib ataupun isim zahir. Faham? Yang didengar daripada kalam Arab iaitu isim kana tu iaitu dhamir mukhatab, itu yang didengari. Okey? Bermaksud yang selain daripada itu tidak didengari. Secara zahirnya bermaksud jikalau isim kana tu dhamir mutakallim, sekalipun tidak warid, tidak didengar daripada kalam Arab, bolehlah nak kias. Okey? Begitu juga dengan dhamir ghaib. Termasuk dhamir ghaib itu iaitu mana? Isim zahir. Sebab tu si bawah buat misal dengan kata apa? Amma Zaidun. Dia kata amma Zaidun zahiban. Amma Zaidun zahiban. Okey. Dia ada perbahasan. Amma Zaidun zahiban. Itu si bawah buat misal. Bermaksud apa? Selain isim kana yang tidak dhamir mukhatab pun boleh juga. Tu dibuat misal ni. Amma Zaidun zahiban. Okey. Beza pula. Contoh, bila kata amma Zaidun zahiban, bila ban, so kita dah tahu dah. Bermaksud apa? Amma tu bukan satu kalimah, tapi dua kalimah. Ma tu ganti daripada kana. Okey. Sebab apa kat situ? Sebab apa dikiaskan sehingga boleh kepada isim zahir? Patutnya kalau nak kias tu, kalau isim kana tu dhamir mutakallim ataupun isim kana tu dhamir ghaib, tak ada masalah. Ini tiba-tiba sampai membawa kepada isim zahir. Sebab kaedah dia al-ismu zahir fi hukmil ghaibah. Al-ismu zahir, isim zahir itu fi hukmil ghaibah, pada hukum ghaibah. Bukan ghibah. Ghibah tu mengumpat. Ghaibah pada hukum ghaib. Ghaibah tak ada. Okey. Sebab apa? Sebab apa dihukum ghaib?
Sebab apa? Sebab apa isim zahir itu fi hukmil ghaibah. Apa wan? Ini antara soalan yang tanya Syah Hasan Usman, hafizahullah taala. Kaedah itu sebab apa? Macam tu. Sebab apa diiktibar isim zahir itu mengambil hukum ghaibah. Okey. Sebab biasanya ghalib boleh kata hampir 100% bila sebut isim zahir, kita tak ambil dengan isim zahir tersebut, benda tu okey, benda tu tak ada depan kita. Contoh Amar, Zaidun Karim. Ghalib mana ada Zaid sebelah kita? Orang lain kita yang ceritakan ni. Okey, sebab tu isim zahir. Contoh kita kata Syekhuna Mumtaz Jiddan. Masalan. Okey, jadi kita berbicara menggunakan isim zahir itu sebab apa? Isyarat kepada apa? Dia tu huwa. Okey, mengambil tempat huwa. Okey. Adapun jikalau amma Zaidun zahiban. Cara dia sekarang ni amma ya dua kalimah. Soalan dia, macam mana nak ubah tarkib kalam ni sehingga kita menjadikan amma tu satu kalimah. Amma Zaidun zahiban, ma tu ganti daripada kana. Zaidun tu isim bagi kana. Zahiban khabar bagi kana. Mana amma tu dua kalimah. Bagaimana kita nak buat dalam jumlah ni nak jadikan amma tu satu kalimah? Soalan, fahamkan dulu soalan. Amma Zaidun zahiban. Zaidun. Okey. Zaidun tu ialah isim bagi kana. Zahiban khabar bagi kana. Dan amma tu dua kalimah. An dan ma. An masdariyah atau ma ganti daripada kana. Bagaimana kita nak kata? Tak nak dua kalimah? Okey, ya kita nak jadikan satu kalimah. Apa yang perlu dibuat pada jumlah ni? Apa dah? Amma huwa macam mana? Macam mana takdir dia? Jawapan 50%. Macam mana? Siapa? Dah belajar. Bagaimana kita nak jadikan amma tu memang amma betul? Amma syartiyah tu. Fa amma kan? Uh, 70%. Nampak keluar. Macam mana akhwat? Macam mana nak ubah tu? Aywa, 100%. Barakallahu fiik. Amma Zaidun tambah fa je. Fa zahibun. Ai fa huwa zahibun. Okey. Amma kan dia haraf apa? Amma harfu syartin. Betul? Wa tafsilin. Betul? Wa taukidin. Dia kalau ikut tempat tu amma harfu syartin wa taukidin daiman wa tafsilin ghaliban. Amma tu 3 huruf dia. Amma harfu syartin wa taukidin daiman wa tafsilin ghaliban. Apa wajah dia? Kata amma harfu syarat. Sebab amma tu bila syarat nak kepada jawab. Sebab tu perlunya ada fa. Amma Zaidun fa zahibun, ai fa huwa zahibun. Okey. Sebab apa taukid? Taukid. Sebab kalau kita kata Zaidun zahibun, taukid kan dia inna Zaidan zahibun. Cara lain nak taukid letak amma, lepas tu letak fa terus. Amma Zaidun fa zahibun. Tu mengandungi mana taukid. Adapun tafsil tu ghaliban. Sebab biasanya bila amma tu biasanya dia nak tafsil. Okey. Jadi so bila amma Zaidun zahiban tu khabar bagi kana.
Zaidun isim bagi kana. Iaitu kana tu yang telah diubah dengan ma. Okey. Qala an-Nazim rahimahullah taala wa min mudhari'in li kana munjazim. Okey. Tuhdhafu nun wa huwa hadfun maltuzim. Okey. Okey. Wa tu madkhul dia tuhdhafu. Takdir dia apa? Wa tuhdhafu nunun, dan dibuang akan nun. Min mudhari'in, daripada fi'il mudhari', li kana, fi'il mudhari' bagi kana. Kana fi'il apa? Fi'il madhi. Mudhari' dia apa? Yakunu. Asal dia apa? Yakwunu. Okay, wazan yang pertama, bab yang pertama, nasara yang suruh. Dibuang akan nun daripada fi'il mudhari' bagi kana. Kana yakunu. Fi'il mudhari' bagi kana. Mudhari' li kana. Okey. Li kana tu mudhari', mudhari' tu li kana. Okey. Li kana tu apa? Itu sifat. Sifat. Sebab tu jar majrur jatuh selepas mudhari'. Kaedah dia zaraf jumlah ataupun syibih jumlah. Jatuh selepas fi'il isim nakirah, dia jadi sifat. Fi'il mudhari' yang kainin likana. Likana tu jar majrur, ta'alluq kepada kainin. Kainin tu sifat bagi mudhari'in. Okey. Kainin salah satu daripada apa? Muta'allaq am. Muta'allaq am. Muta'allaq am wajib buang. Syahid dia dekat mana? Al-Alfiyah. Wa akhbaru bi zarfina bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Okey, dekat situ kita kata Zaidun fid dari, ai Zaidun kainun fid dari. Okey. Likana mudhari' yang adalah ia mudhari' itu bagi kana. Munjazim yang terjazam ia. Okey, munjazim tu sifat yang kedua bagi mudhari'. Okey, sifat yang kedua bagi mudhari'. Bermaksud apa? Okey. Nun pada mudhari' kana itu yakunu, ketika jazam kadang-kadang dibuang. Asalnya contoh lam yakun. Kadang-kadang lam yaku. Okey, dibuang. Okey. Tapi wahwa dan ia apa tu? Kembali kepada mana? Wahwa dan ia hadfun nuni, buang nun tu. Hadfun ialah buang yang. Hadfun ialah buang yang maltuzim, yang tidak diiltizam akan, yang tidak diwajibkan. Maltuzim. Maltuzim tu jumlah, ma tu nafiyah. Jumlah maltuzim tu pada mahal apa? Pada mahal rafa', na'at bagi hadfun. Dan ia buang nun bagi mudhari'. Bagi kana ketika jazam itu ialah buang yang tidak diiltizam, tidak diwajibkan. Maksudnya kadang-kadang dibuang, kadang-kadang tidak. Okey. Dia hadfun jaiz saja, bukan lazim. Bukan lazim. Okey. Contohnya apa? Okey. Contohnya apa? Banyaklah. Kalau lam yakunil ladzina kafaru, okey, yang tu ada satu qiraah dia baca lam yaku. Lam yakul ladzina. Okey. Jadi bila ada Quran baca macam tu jangan peliklah. Cumanya apa, ana berharap sangat pelajar syubra ataupun tonton mahirkan betul-betul bahasa Arab. Susah pada kawan-kawan tu sampai ambil qiraat tu. Dia qiraat ni kalau sekali dengan lughah memang padu. Apa-apa ilmu pun bila lughah padu, semua padu. Faham tak? Dia tu je sebenarnya, bukan cakap qiraat je. Sebenarnya apa-apa ilmu tak kira syariah ke, suludin ke, bila lughah padu memang padu. Kalau yang lughah tu memang dah kena wajib padu lah lughah tu. Okey. Okey, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ada dalam apa? Qiraah tu. Okey. Masuk kepada bab seterusnya. Faslun. Ayo.
Ha? Kerana yang mana? Kerana yang dalam komentar Dr. Syafi itu hanya untuk takwil ataupun kita boleh juga dia bilang ada sebenarnya takwil. Yang untuk kana tu apa yang kena niatkan dhamirul sya'ni itu bukan sama'i. So dia qiyasi. Tempat mana-mana boleh saja. Okey. Sama'i ni biasanya disebut kalau sama'i disebut sama'i. So bila tak sebut sebagai sama'i, mana dia qiyasi lah, ittirad. Okey. Ittirad ni faham ittirad mana kena kepada semua. Sebab tu dalam apa? Kalau kaedah tu dalam belajar dalam kaedah qawaid fiqh tu. Qawaid fiqhiyah tu. Yang cara-cara nak baca time bulan puasa tapi tak jadi tu kan. Dah beli kitab apa, jangan salahkan anak lah. Okey, ada manik. Mungkin kita akan baca lepas ni. Dia ada qawaid kulliyah ghalibah, aghlabiyah. Kaedah kulliyah aghlabiyah. Bermaksud dia ada mustasnayat. Kalau ada bab-bab yang tak terkena dengan kaedah tu, dia ada di sana kaedah kulliyah al-muttaridah. Yang tu kena 100%. Masuk semua. Okey, tak ada yang mustasnayat. Okey. Faslun fi ma wala ta'wainil al-musyabbahati bilaisa. Okay. Ni satu fasal fi ma pada ma, wala dan la, walata dan lata, wa in. Ni semua ni apa yang semua adat apa ni? Nafi, huruf nafi. Okey. Huruf nafi. Empat-empat tu al-musyabbahati bilaisa. Yang diserupakan akan empat-empat tu al-musyabbahati, yang diserupakan bilaisa. Okey. Al-musyabbahati itu isim apa? Isim maf'ul. Cuba tasrif. Siapa tak boleh tasrif lagi 35 bab, antum wajib. Selagi antum tak lepas yang tu, memang antum takkan pergi jauh. Tak kapai lah, belajarlah sungguh-sungguh sekalipun. Pergi tak pagi, pergi dars, tengah hari pergi dars, tapi tasrif tak hafal, okey? I'rab tak i'tina, memang antum takkan jadi sebagai seorang ilmuwan. Okey? So lughah tu penting. Jadi al-musyabbahati itu isim maf'ul. Bayangkan kalau baca musyabbah isim maf'ul, macam mana isim maf'ul? Kalau macam tu pun tak dapat lagi, memang jauh sangat-sangat antum nak pergi dalam maidan ilmu ni. Okey, nak jadi sebagai seorang ilmu, jadi seorang ustazah, jadi seorang ustaz, terus sangat jauh. Ustaz-ustaz yang hakiki lah, maksudnya yang memang betul-betul berilmu. Okey. Contoh, bila dah baca al-musyabbahat, dalam kepala tu tak kena fikir dah. Isim apa semua dah. Isim maf'ul. Tapi daripada tasbih. Musyabbahat. Oh, jamak. Okey, mufrad apa? Al-musyabbahatu. Okey. Kaedah dia, sekarang nak minta. Kaedah dia, okey, as-silatu al-mausul ma'a silatihi fi ma'na al-mushtaqi. Dah belajar kan kaedah tu kan? Kaedatun al-mausulu ma'a silatihi fi ma'na al-mushtaqi. Fi ma'na al-mushtaqi. Guru boleh perhatikan sahabat tak sahabat pelajar ni. Bila kaedah yang berulang-ulang, setiap kali disebut dia tulis, sekali disebut dia tulis, mana tak istiqrar lagi. Okey, istiqrar lagi. Kalau dah pelajar ni steady je, tak catat apa-apa kan. Maksudnya dia padulah, dah hafal, tak perlu berhajat kepada tulis pun. Pastikan betul-betul padulah. Bukan malas ke apa-apa. Tulis betul-betul. Sebab tu usahakan okey, dengar seperti apa? Usahakan supaya kita hafal terus. Ni kaedah belajar yang dipraktikkan dekat pondok dengan baba tu itulah. Ni kaedah yang diamalkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Okey. Iaitu mana? Dalam dars, ketika dars guru ni cuba fahamkan 100% terus hafal.
al-mausul ma'a silatihi fi ma'na al-mushtaqi. 5 kalimah sahaja. Sebab apa nak kena tulis? Lepas tu contoh, tulis, lepas tu apa? Tak hafal serta-merta. Ketika guru sedang mensyarahkan, diulang-ulang syarahan yang tu, yang kita dah tahu syarahan tu. Kemudian kita nak juga hafal lepas ni. Cuba terus hafal. Andaikan masa tidak ada, itu cara dia. Tapi bagi mereka yang nak rajin banyakkan masa kat murajaah, silakan. Itu yang masalahnya. Apa nanti murajaah lah balik, hafal-hafal balik, kadang-kadang himpunkan balik, hafal balik. Yang itu tak pernah hafal tu. Nampak tak? Cuba hafal terus, tangkap terus. Supaya jimat masa. Jimat masa. Okey? Jadi, al-musyabbahah. Okey, ingat. Isim ingat. Isim fa'il dan isim maf'ul. Beda ada alif lam. Alif lam tu al-mausulah. Al-mausulah. Okey. Jadi, kita dah belajar. Al-mausulah. Bagaimana? Contoh macam tadi kan. Ad-darib. Ad-darib tu apa? Alladhi daraba. Alladhi mausul. Silatihi tu daraba tu pada makna mushtaq, iaitu pada makna ad-darib. Alladhi duriba dengan mana apa? Ad-daribatu. Alladhi duriba. Al-madrub. Allati duribat. Al-madrubah. Kalau al-musyabbahati, cuba tukarkan dalam bentuk mausul dan dimasilah. Syubhah betul ni. Tak? Ha? Alati musyabbah. Okey, angkat tangan seorang. Cepat bagi jawapan satu-satu. Banyak boleh. Angkat tangan. Belajar berani. Akhwat. Apa? Allati syubbihna. Ni itu satu jawapan. Lain? Awan. Allati syubbihat. Lain? Akhwat? Amboi. Senang. Okey. Makan hasil nama dia. Yang lawan, yang kawan punya labusa, dia sama. Nampak tak? Okey. Okey. Yang diserupakan akan empat-empat tu, iaitu al-arba'ah. Bilaisa. Diserupakan dengan laisa. Diserupakan. Bila serupa tashbih ni, ada wajah syabah dia. Diserupakan dengan laisa pada apa? Pada apa? Pada amal. Fil amal. Sebagaimana laisa tu beramal seperti kana. Murafu' isim dan menasabkan khabar. Empat-empat ni pun sama juga. Ma, la, lata, patu in. Okey. Qala an-Nazim rahimahullah ta'ala. I'mala laysa u'milat ma duna in. Ma'a baqan nafi wa tartibin zukin. Wa sabqa harfi jarri naw. Wa sabqa harfi jarri naw. Zarfin kama. Bi anta ma'niyan ajazal ulama. Okey, baca 1 2 3. Aywa. Okey. I'mala tu, okey, dia ihtimal. Macam biasalah, kalau dah mula isim tiba-tiba nasab. Sama ada dia maf'ulun bih bagi fa'il muqaddam, okey, fa'il kat belakang tu, kat fa'il dia situ, ataupun dia selain daripada maf'ulun bih. Tengok, cari. I'mala laysa u'milat ma duna in. Okey. So kat sini u'milat ma. Okey. Diperamalkan akan ma duna in, tanpa in. Duna tu zorof, tanpa ada in. Mana ada bukan ma'in. Okey. Dia peramalkan i'mala laisa, seperti memperamalkan akan laisa.
seperti amalan laisa. I'mala diperamalkan akan ma sebagaimana i'mala diperamalkan akan laisa. I'mala laisa itu masdar. A'mala yu'milu i'mal. I'mal ni ada dua makna kita terjemah. Satu apa? Memperamalkan. Yang kedua, diperamalkan. Samalah macam apa? Dharbun, fathun. Okey, ada makna buka, ada makna dibuka. Tengok, kalau i'mal itu kita terjemah biasanya dengan memperamalkan. Jikalau madhi dia tu a'mala yu'milu i'malan. Kalau kita terjemah diperamalkan, ambil daripada u'mila yu'malu i'malan. Sebab masdar bagi fi'il bina majhul dengan bina ma'lum sama sahaja. Sirah dia tu. Okey. Jangan ingat masdar ni hanya bagi fi'il bina ma'lum, tak. Juga pada fi'il bina majhul. Sebab tu dalam kitab bila disebut macam ni, i'mala laisa. I'mala laisa. Dekat sini ada, kalau sebahagian kitab dia tulis dengan apa tahu? Idafat masdar bina ma'lum kepada maf'ulun bih. Ai memperamal ulama nahwu akan laisa. Dan sebahagian kitab dia tulis apa? Idafat masdar bina majhul kepada apa? Kepada naib fa'il. Nampak? Okey. Sebab tu diperamalkan akan ma seperti memperamalkan akan laisa. Ai seperti memperamal oleh ulama nahwu akan laisa. Jikalau i'mal daripada a'mala yu'milu. So dia tu idafat masdar bina ma'lum kepada apa? Kepada maf'ul. U'milat ma i'mala laisa, diperamalkan akan ma seperti diperamalkan akan laisa. Nampak tak? Yang tu i'mal ambil daripada u'mila yu'malu. Idafat masdar bina majhul kepada naib fa'il. So pilihlah dua-dua. Ikutlah yang mana kita nak, betul semua. U'milat ma diperamalkan akan ma seperti diperamalkan akan laisa. Duna in, tanpa in. Tu. Jadi apa? Nazim nak terangkan kat sini, ma nafi itu beramal seperti laisa dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, duna in, tanpa ada in selepas daripada ma. Okey? Contoh kita kata apa? Ambil misal satu dia. Misal yang tulis ni, laisa zaidun qa'iman. Laisa zaidun qa'iman. Bawah tu kita ma tu diperamalkan seperti laisa. So ma zaidun qa'iman. Okey. Syarat ma nak beramal seperti laisa tu, ini musannif masuk sini beberapa syarat. Syarat yang pertama dunain, tanpa ada in selepas dia. Bermaksud jika ada in selepas daripada ma, maka batal amalan tersebut. Okey. Jadinya apa? Contoh ma in zaidun qa'imun. Tak boleh qa'iman dah. Tak boleh qa'iman. Ma in zaidun tu dari mubtada dah. Bukan isim bagi ma. Kalau ma zaidun qa'iman, zaidun tu isim bagi ma, qa'iman khabar bagi ma. Okey. Syarat yang pertama tu tanpa ada in. Okey. Seterusnya ma'abaqan nafi, serta kekal oleh nafi. Serta kekal nafi. Asalnya ma'abaqa'in nafi. Baqa'i itu baca dengan apa? Bil mad. Kalau ma'abaqa bil qasr, dengan qasr ataupun maksur ataupun mamdud. Serta kekal nafi. Serta kekal nafi. Okey, bermaksud apa? Jikalau nafi itu tidak kekal, asalnya ma zaidun tu nafi, tiba-tiba dibatalkan oleh sesuatu, ya seperti apa? Illa. Seperti illa. Bila ada illa membatalkan nafi. Okey? Illa tu isbat. Ma tu la ilaha illallah, la ilaha
illallah tu isbat illallah. So bila macam tu bermaksud nafi tu tidak kekal. Okey, syarat ma nak beramal seperti laisa, nafi tu kena kekal. Jika nafi tak kekal, seperti dibatalkan dengan illa, maka ma tu tidak boleh beramal merafakan isim dan menasabkan khabar. Seperti mana? Ma Zaidun illa qaimun. Nak baca qaiman tak boleh. Itulah dalam Al-Quran. Ma antum illa basyarum mithluna. Okay, ma antum illa basyarun. Kalau tak ada illa, ma antum basyaron. Ma antum illa basyarun. Wa ma ana illa nadhirun. Ma ana illa nadhirun. Kalau tak ada illa, ma ana nadhiran. Okey. Seterusnya syarat dia wa sabqa harfi jarri naw zarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Okey. Dengan bahawa ni wa sabqa harfin. Sabqa pula macam biasalah. Kalau dah nasab mula-mula tu apa? Dia maf'ul bagi fi'il kat depan tu, tengok. Wa sabqa harfin jarrin. Cuba cari fi'il, fi'il. Kalau dah sabqa tu cari fi'il apa? Fi'il amar biasanya. So ajaza. Okey, sini fi'il madhi. So ajaza menghukum harus al-ulama ay al-ulama'u menghukum harus oleh ulama akan sabqa harfi jarri naw zarfin. Terdahulu, mana mendahulu oleh haraf jar. Okey, mendahulu oleh haraf jar. Sabqa tu masdar, idafat kepada harfi tu idafat masdar kepada fa'il. Menghukum harus oleh ulama akan mendahului oleh haraf jar ataupun zaraf. Okey. Mendahului akan apa? Mendahului akan apa? Khabar dia tu. Bermaksud apa? Khabar bagi ma atau khabar bagi kana, jikalau bukan jar majrur ataupun zaraf, dia tidak boleh ditakdimkan. Seperti kita kata ni. Okey, kita nak kata asalnya ma Zaidun qaiman. Okey. Lepas tu kita nak letak qaim dekat depan. Seperti ma qaiman Zaidun, itu tak boleh. Ma qaiman Zaidun tak boleh. Okey. So ma qaiman Zaidun tak boleh. Yang bolehnya apa? Ma qaimun Zaidun. Syarat dia apa? Syarat yang ketiga, khabar dia tu jikalau bukan jar majrur ataupun zaraf, dia tak boleh nak dahului daripada isim dia tu. Asalnya ma Zaidun qaiman. Kita letak qaiman dekat sebelum daripada Zaidun tu tak boleh. Ma qaiman Zaidun tak boleh. Kena kata ma Zaidun qaimun. Adapun jikalau khabar bagi ma tu jar majrur ataupun zaraf, itu boleh. Dihukum harus oleh ulama. Seperti kita kata apa? Asalnya contoh ma Zaidun fid dari. Kita kata ma fid dari Zaidun. Yang tu hukum dah harus. Okey, atau ma indaka Zaidun, tak ada masalah. Okey. No. Okey. Oh, lupa. Okey, watarti bin zukin. Watarti bin zukin. Tu lupa pula tadi. Kenapa senyap? Tak bagi tahu. Tak perasan Kan terlupa dah watarti bin zukin tu. Kita masuk wasab harfi jarrin. Watarti bin zukin. Okey. Iaitu watarti bin tu ataf bagi baqa. Ai ma'atarti bin ulim. Zukin tu mana ulim? Zukin tu sifat bagi tertib. Syarat yang ketiga, iaitu serta tertib yang dimaklumkan, iaitu mana? Laisa atau ma, isim dia, lepas tu khabar dia. Syarat dia. Kalau terdahulu takdim takhir semua tak boleh, melainkan jikalau apa? Khabar dia tu zaraf ataupun jar majrur. Okey. Empat syarat yang diletakkan oleh musannif, iaitu wasabqa harfi jarri aw zarfin kama bi anta ma'niyan. Tengok asalnya apa? Ma anta, bukanlah kamu itu, ma'niyan bi, yang i'tina, ambil perhatian dengan aku. Bi itu ma'mul. Okey.
ma'mul bagi ma'niyan. Okey, ma'niyan. Okey, ma'niyan. Kat situ mana? B tu ma'mul bagi ma'niyan. Ma'mul bagi khobar. Ma'mul bagi khobar tu jikalau macam kita dah belajar, jikalau ma'mul bagi khobar dia tu zaraf ataupun jar majrur, dia boleh nak dahulu. Okey, ni nak boleh terdahulu. Okey. Jadi itu syarat yang keempat sebenarnya. Syarat yang pertama duna in, tanpa ada in. Yang kedua kekal nafi dia tu, tak boleh masuk illa. Yang ketiga tartibin zukin, kena ikut tertib dia tu. Kena ma isim dia, lepas tu khabar dia. Dan wasabqa harfi jarin aw zarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama tu. Tu yang keempat, ma'mul bagi khabar dia tu dibolehkan untuk takdim. Jikalau apa? Jikalau ma'mul bagi khabar dia tu zaraf ataupun jar majrur. Okey. Jikalau selain daripada jar majrur batal amalan dia. Seperti mana tulis misal ni? Ma ta'amaka Zaidun akilun. Ma ta'amaka Zaidun akilun. Kena baca akilun lah. Tak boleh baca akilan lah. Sebab ta'amaka tu ma'mul bagi akilun. Dan ta'amaka tu bukan jar majrur ataupun zaraf. Tu syarat yang keempat. Okey, bermaksud apa? Ma'mul bagi khabar tu tak boleh nak didahulukan, melainkan itu zaraf ataupun jar majrur. Okey, dia ada dua syarat tambahan. Dua syarat tambahan. Okey. Yang pertama, mana syarat yang kelima? Alla tatakarraru la, alla tatakarraru ma. Alla bahawa tidak, tatakarrara berulang ma, oleh ma. Ma tu tak boleh berulang. Contoh, kita kata misal asal tadi, ma Zaidun qa'iman. Ma Zaidun qa'iman, ma tu berulang. Kita kata ma Zaidun qa'iman. Sebab tu jangan bantai nak ma apa semua tu. Panjang saja, orang Arab faham lain. Okey. So kalau ma tu sebab apa? Kalau dah ada ma tu berulang, so tak boleh qa'iman. Kena kata qa'imun. Sebab apa? Ma yang pertama nafi. Ma yang kedua nafi. Bila ma nafi, itsbat. Contoh, saya tak minum. Tak minum. Saya tidak tak minum. Ataupun mudah dia, contoh, adat nafi itu bukan. Saya bukan tak minum. Betul tak? Maksud apa? Minumlah. Sebab tu syarat mana beramal. Sebab apa? Sebab apa bila tatakarruruma itu tidak boleh beramal? Sebab hilang dia punya tashbih dengan laisa. Laisa kena nafi. Bila dah ma tu jadi isbat, hilang wajah syabah dia dengan laisa. Sebab dia pun beramal seperti laisa sebab bersamaan dengan laisa. Okey. Okey, yang Yang keenam, syarat yang keenam, alla yubdala. Alla yubdala. Alla yubdala min khabariha mujabun. Mujabun. Okey. Bahawa tidak dibadal daripada khabar dia tu oleh satu benda mujab. Mujab tu mana? Musbat. Seperti misal dia apa? Tulis misal dia. Ma Zaidun bi syai'in. Illa syai'un. Illa syai'un ataupun illa syai'in la yu'ba'u bihi. La yu'ba'u bihi. Ma Zaidun bi syai'in illa syai'un ataupun syai'in la yu'ba'u bihi. Okey, ma Zaidun bi syai'in. Tidaklah Zaid itu bi syai'in. Asal syai'an. Ba tu zaidah pada khabar ma. Ma Zaidun bi syai'in illa melainkan syai'in. Syai'in tu badal.
badal yang musbat. Sebab dengan illah. Melainkan sesuatu yang la yu'ba'u bihi, yang tidak diiktibar dengan dia tu. La yu'ba'u bihi. Ma Zaidun bi syai'in, laisa bi syai'in, apa semua tu? Lafaz jar wa ta'dil tu. Ma Zaidun bi syai'in, bi syai'in tu, bi syai'in tu pada mahal apa? Pada mahal nasab. Sebab dia tu khabar bagi ma. Tetapi dia tu bi syai'in tu telah dibadalkan dengan syai'in selepas illa tu. Badal. Bila ada badal, so tak boleh. Badal tadi tu pula bermakna apa? Bi syai'in illa syai'in tu misalnya. Bi syai'in tu pada mahal rafa', bukan mahal nasab lagi dah. Sebab dia telah ada badal dia tu, digantikan dengan sesuatu yang mujab. Sebab kita tahu mujab sebab selepas illa. Okey. Cara bacaan dia pula. Cara bacaan syai'in. Kalau kata ma Zaidun bi syai'in. Okey. Bi syai'in tu pada mahal rafa'. Khabar asalnya ma Zaidun syai'un. Sebab dah batal dah amalan dia sebab dengan illa tu. Illa syai'un. Dia boleh baca kalau bi syai'in tu kan, ma Zaidun bi syai'in illa syai'in boleh, illa syai'un boleh. Okey. Illa syai'in sebab dia badal tu tabi'. Ingat, matbu' ni, matbu' tu apa matbu'? Ni ikuti apa je antaranya? Apa matbu'? Contoh dia matbu'. Contoh matbu'. Kita belajar dalam matan apa tabi' tu ada 5. Kalau matbu' ada berapa matbu'? Apa yang pertama apa? Cuba sebut. Man'ud. Lagi mubdal minhu, kena letak yang tu. Betul? Ma'tuf alaih, betul? Muakkad, lepas tu atau bayan tu apa pula? Mubayyan. Okey, mubayyan. Okey. Jadi bila dalam matbu' tu ada haraf jar, mana dia tu ada haraf jar zaidah. Okey. So, dia tu jadi apa? So, dia majrur lafzan. Tinggallah sama ada rafa' mahalan tu, nasab mahalan tu. Bila ada tabi' dia tu, boleh dua wajah. Boleh nak ikut lafaz, iktibar lafaz dia tu, iktibar lafaz bagi matbu', boleh iktibar bagi mahal bagi matbu'. Macam contoh kat sini tu. Ma Zaidun bi syai'in illa syai'in. Sebab apa syai'in? Sebab dia badal bagi syai'in tu. Bi syai'in. Syai'in pada kata bi syai'in tu jar, lafaz dia jar. Jar dengan apa? Dengan ba. Walaupun mahal dia tu rafa', khabar. Boleh baca dengan syai'un. Iktibar apa? Illa syai'un. Okey. Sebab apa? Walaysa kullu khilafin jaa'a mu'tabara illa tu sebab tu boleh baca dua. Walaysa kullu khilafin jaa'a mu'tabara illa. Siapa tak hafal lagi tu? Cuma angkat tangan, jujur je. Siapa tak hafal lagi? Seram pula. Okey. Tulis mudi. Tulis nanti sikit. Okey. Dah tulis cepat. Dulu kami belajar habis tulis, guru habis tulis, kita pun habis juga. Sebab apa? Habis tulis itu dia bagi masa dalam 2-3 saat, padam terus. Lepas tu terus tanya. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilaf lahu hazzun minan nazar. Aywa. Barakallahu fiik. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nazar. Ingat, bukan semata-mata dah belajar kat Azhar, dah tahu khilaf mana, okey, beramal je apa, semua khilaf ada pendapat. Jangan bermudah-mudah. Tu nama dia apa? Tatabbu'ur rukhas. Tatabbu' mana mencari-cari rukhsah. Okey, lepas tu dia amal yang ringan-ringan, itu haram.
Ni kata Imam As-Suyuti. Walaysa kullu khilafin, dan bukanlah tiap-tiap khilaf itu khilaf yang jaa mu'tabara, khilaf yang datang ia khilaf tu mu'tabara, diiktibarkan dia. Mu'tabara tu apa? Khabar bagi laisa. Isim laisa tu kullu. Lepas tu illa khilafin. Boleh. Lepas tu apa? Illa khilafun. Nampak tak? Okey. Sebab apa? Kat sini. Tapi kat sini tu mu'tabara. I'rab dia pula jadi apa? Laisa tak ada. Yang sekarang ni dalam apa? Ma sahaja. Ma tu. Kalau contoh wa ma kullu khilafin ja'a mu'tabarun illa khilafun. Tak boleh baca mu'tabaran kalau ma, tapi kalau laisa boleh. Kalau laisa boleh. Yang ni hukum ma. Ingat bila syibih-syibih ni meh-meh ni bukan hukum dia sama 100%. Contoh ni contoh ma sama seperti laisa. Adakah semua hukum laisa tu diambil sama juga? Ada juga yang tak ambil. Okey. Okey, seterusnya. Yes. Syarat yang keenam ni kenapa disebut? Kenapa tak berpada dengan ma'abaqah nafi? Okey, sebab apa disebut? Seolah-olah macam apa tahu? Seolah-olah macam cukup dengan ma'abaqa'in nafi. Okey, ma'abaqa'in nafi. Okey, nak jawab macam mana tu? Faham tak soalan dia? Sebab disebut juga syarat yang keenam. Kenapa tak kata ma'abaqa'in nafi? Okey. Dia ingat bila syarat yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu, dia bukan semua dia tu tabayun. Kadang-kadang syarat-syarat ni tadakhul, saling masuk. Okey. So masuk dalam bahagian yang kedua, ma'abaqa'in nafi. Cuma yang ditafsirkan kat sini, dibatalkan tu selepas dia tu jadi badal. Okey, ada yang dibatalkan lepas tu bukan jadi badal. Ni yang dibatalkan selepas tu ada badal. Okey. Okey, last. Okey. Wa rafa'a ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Okey. Wa rafa'a tu yang jadi apa? Cari. Rafa'a tu yang jadi apa? Okey. Maf'ul bih bagi ilzam. Walzam takdir dia. Dan hendak melazimi oleh engkau akan raf'a ma'tufin. Okey. Akan merofakkan ma'tuf bilakin ma'tuf dengan lakin atau bibal dengan bal min ba'du mansubin bima, selepas daripada isim yang dinasabkan dengan ma, haitsu hal, sekira berlaku ia, sekira jatuh ia, sekira berlaku, sekira jumpa. Maksudnya apa? Mansubin kat situ tu isyarat kepada apa? Khabar dia lah. Khabar dia. Okey? Khabar bagi apa? Bagi ma. Khabar bagi ma. Mansubin bima, yang dinasabkan dengan ma. Dalam bab ma sekarang ni. Okey. Contoh kita kata ma zaidun qa'iman, misal. Ma zaidun qa'iman. Lepas tu ada ma'tuf dia. Ma'tuf di atas khabar dia tu. Lakin qa'idun. Okey, lakin qa'idun. Kena kata macam tu. Ataupun bal qa'idun. Lakin huruf istidrak. Bal huruf idrab. Idrab ni ada dua, intiqali ataupun ibtali. Okey. Jadi kat sini ma tadi tu, ma zaidun qa'iman. Lakin qa'idun. Bermaksud apa? Qa'iman tu mansub tu dengan ma. Ada ma'tuf dia tu. Ma'tuf qa'id. Ma'tuf dengan apa? Ma'tuf dengan dua, lakin dan bal. Maka wajib bila macam tu kena rafakkan ma'tuf tadi tu. Tak boleh baca lakin qa'idan. Lakin qa'idan tak boleh. Kena kata lakin qa'idun. Misal dia, ma zaidun qa'iman lakin qa'idun. Ataupun bal qa'idun. Qa'idun tu pula i'rab jadi apa? I'rab jadi
khabar bagi mubtada mahdzuf. Lakin huwa qa'idun. Lakin huwa bal huwa qa'idun macam tu. Okey. Last, serius last. Boleh. Last, habiskan senang ni. Paling senang dalam dunia. Seriously, tak tipu. Wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar. Wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Okey, wa jarral ba dan menjar oleh ba. Asal ba'u jarra tu fi'il madhi. Kalau jurra fi'il madhi bin majhul ataupun fi'il amr. Jarral ba menjar oleh ba al khabar akan khabar. Selepas apa? Ba'da ma wa laisa. Selepas daripada ma dan laisa. Maknanya khabar bagi laisa, khabar bagi ma tu dia banyak betul, selalu masuk ba huruf jar zaidah. Okey? Contoh dalam Al-Quran apa? Alaisallahu bikafin 'abdah. Alaisallahu bi'azizin dzintiqam. Okey? Alaisallahu bi'azizin. Takdir dia asal dia alaisallahu azizan. Masuk ba. Sebab aziz tu pada khabar dia tu. Selepas daripada khabar, mana khabar laisa dan khabar ma selalu masuk ba haraf jar. Haraf jar tu dia punya faedah dia dua, taqwiyatul amil dengan taukidun nafi. Kat sini mana? Taukidun nafi. Ma pula apa? Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa ma rabbuka ghafilan asal dia. Kalau i'rab contoh wa ma rabbuka bighafilin. Al ba'u harfu jarrin zaidun. Ghafilin majrurun. Majrurun ke? Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaid. Okey, ataupun boleh kita kata senang, ghafilin wa ma rabbuka bi ghafilin. Ghafilin rabbuka tu isim bagi ma, ghafilin tu ialah majrurun lafzan mansubun mahallan. Itu paling pendek. Faham kan 100% ni? Anda membayangkan antum macam mana? Steady je. Tak ada aircon, tak ada kipas apa dulu tau, belajar. 3 hari belajar, luka kaki. Sebab apa? Tak ada lantai apa-apa, lantai kayu lama tu. So berdarah kaki. Hari pertama tidur tu tengah hari, terjaga sendiri. Sebab apa? Semut tu makan kat kaki tu. Sebab luka darah tu, dia makan kat situ. Okey? So pengorbanan. Wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Okey, dan selepas la dan selepas nafi kana, okey, qad yujar, terkadang dijarkan juga, okey. Ambil misal ni sebab dalam syarh munaqid dia disebut. Ambil ni fakun li syafi'an, tulis ni syair dia tu. Fakun li syafi'an yauma la dhu syafa'atin. Yauma la dhu syafa'atin bimughnin. Ambil situ cukup dah. Syahid dia. Fakun li syafi'an, dan jadilah oleh kamu bagi aku tu syafi'an. Syafi', okey, pembantu. Syafa'ah tu apa? Talabul ghair lil ghair. Minta akan yang lain untuk yang lain. Contoh syafaat muhdi, contohnya dengan wan. So ana minta dekat muhdi untuk bagi something dekat wan, tu nama dia syafaat. Ustaz tolong luluskan dia, contoh. Itu mana syafaat. Talabul ghair, minta akan yang lain untuk orang lain, bukan untuk diri dia sendiri. Itu tak nama syafaat nama dia. Okey, yang tu. Okey. Syahid kat mana? Yauma la dzu syafa'atin bimughnin. La dzu syafa'atin tu isim bagi la. Bimughnin tu asal dia mughniyan. So masuk ba pada khabar la. Okey, yang terakhir untuk misal bagi nafikana. Terkadang mana sikit. Mana ba haraf jar zaidah tu masuk pada khabar laisa dan khabar ma tu banyak.
Tapi masuk pada khabar la dan nafi kana tu sedikit. Sebab tu qad yujar, terkadang dijarkan. Okey? Tulis apa misal ni. Misal ni. Sebab ada faedah dia tu. Siapa yang ni? Tulis. Tak apalah, nak tulis, anda cakap tulis Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun. Okey. Mau ditulis siapa yang tak ada tu. Sambil-sambil tu tulis terus. Okey. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun. Siapa yang ada syarh menaqil tu tengok je kat situ je. Okey. Bi a'jalihim. Tulis sambil mau ditulis tu tulis. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun. Belajar kuliah lughah. Ni bahar apa? Sambil-sambil tu tulis. Ada bit khas dia macam mana? Macam sekali. Dia ada lagu-lagu dia. Kalau masuk lagu tu bahar dia tu. Okey. Dobit dengan lagu. Mantap. Tulis. Lepas tu dah tulis buat apa? Cuba fahamkan. Tu cara belajar. Dah tulis, kita cuba fahamkan. Lepas tu nanti diterang oleh guru, sama tak kefahaman, sama, alhamdulillah nak jadi guru lah tu. Tak dekat dah tu. Boleh dah tu fisabilillah dapat asnaf zakat tu. Kalau macam tak nampak apa-apa langsung pun semua tu, fisabilillah tu bahaya tu. Baca dalam Hasyah Bajuri tu, syarat fisabilillah, dapat zakat dengan fisabilillah tu. Apa syarat-syarat dia kalau penuntut ilmu tu? Adakah penuntut ilmu yang tak ada harapan macam tu, istilah dia? Tak ada tanda-tanda macam kata nak jadi ilmuwan. So kena tengok tu syarat-syarat tu. Okey. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi a'jalihim id ajsha'ul qaumi a'jalu. Ni bahar tawil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Wa in muddatil aidi, dan jika dihulurkan, dipanjangkan tangan, ila zadi, kepada bekalan, iaitu bekal makanan. Okey. Lam akun bi'ajalihim. Syahid dekat bi'ajalihim. Lam akun bi'ajalihim. Maksudnya lam akun a'jalahum. Bukanlah aku yang paling gelojo daripada mereka itu. Ij'al qaumi a'jalu. So yang paling apa? Yang paling lapar daripada kaum itu ialah yang paling cepat. Dekat sini syahid dekat bi'ajalihim. Masuk ba tu, ba bi'ajalihim. Dekat sini nama dia apa? Okey. Ismut tafdhil laisa ala babihi. Ismut tafdhil laisa ala babihi. Maknanya bi'ajalihim kat situ bukan dengan qausad maknanya apa? Aku bukanlah yang paling cepat, yang paling gelojo. Sebab apa? Kalau kat situ dia tahqiqan mana dia bukan yang paling gelojo, bermaksud apa? Dia tetap gelojo. Faham tak? Sirah di isim tafdhil, a'jal, yang paling gelojo. Dia kata aku bukan yang paling gelojo. Bermaksud apa? Gelojo juga. Itu kalau dia qausad tafdhil. Dekat sini nama dia apa? Isim tafdhil laisa ala babihi. Isim tafdhil tapi bukan dalam bab dia tu. Maksudnya apa? Sirah di isim tafdhil tapi bukan dengan mana isim tafdhil. Sebab kalau macam tu dia cela kepada diri sendiri. Begitu juga apa? Dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu. Dan suami-suami mereka itu ahaqqu, lebih berhak. Paling berhak. Biraddihinna, dengan mengkembalikan ke mereka itu. Ahaqqu kat situ isim tafdhil tapi laisa ala babihi. Senang apa? Bila isim tafdhil ni ada mafdul. So yang paling berhak bermaksud apa? Ada yang berhak. Tapi dia yang paling berhak, bukan? Itu yang berhak. Sebab apa? Tidak ada yang berhak untuk kembali kepada isteri melainkan suami saja. Faham? So dalam bab isim tafdhil laisa ala bihi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okey. Lihat kejap.
Tiga minit. Hah? Oh. Jai Ramos? Oh, Zoom. Majid amba. حضرت حضرتك كله؟ لا إن شاء الله. غدا آخر مجلس. لا اليوم يا رب. الليل من المقرئ يعني هؤلاء. قرأت أمس. إن شاء الله ولي. Biasa.